Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana melakukan CPR ataupun pertolongan kecemasan. Okey, sebelum tu kita kena tahu apakah itu CPR. CPR membawa maksud kepada cardiopulmonary resuscitation, yang mana prosedur kecemasan yang dilakukan dalam usaha bagi mengekalkan secara manual fungsi otak sehingga langkah selanjutnya dapat dilakukan bagi mengembalikan aliran darah dan pernafasan secara spontan pada seseorang yang jantungnya berhenti berdegup. Okey, terdapat 6 langkah bagi melakukan CPR, iaitu Dr. Skep, DRSCAB, Dr. Skep. Okey, apakah itu Dr. Skep? Dr. Skep ni adalah situasi bagi kita melakukan CPR, dan singkatan bagi pada Dr. Skep ni adalah D, dangerous, R adalah respond, S adalah shout. Okey, dan C maksud circulation ataupun compress, dan airway dan breathing. Okey, mari saya tunjukkan pada anda semua tentang CPR. Okey, hari ini kita akan lakukan CPR, iaitu di mana kita akan lakukan Dr. Skep. Apa itu Dr. Skep? Dr. Skep adalah yang saya ceritakan tadi. Okey, pada mulanya kita akan melakukan dangerous. Apa itu dangerous? Dangerous, kita kena pastikan diri kita dan diri mangsa dalam persekitaran dalam keadaan selamat. Okey, sebagai contoh, jika kemalangan berlaku di jalan raya, kita kena pastikan mangsa, diri sendiri dan keadaan sekitaran dalam keadaan selamat, iaitu di mana kalau mangsa berada di tengah jalan, kita perlu tarik dia ke tepi jalan untuk kita memberi bantuan. Sebab kalau kita bagi bantuan di tengah jalan, betul-betul di tengah jalan tu, mungkin akan ada kereta yang akan melanggar kita. Okey, itulah dimaksud di mana persekitaran yang selamat. Dan jika berlaku di hutan, kita perlu pastikan persekitaran diri sendiri dan mangsa dalam keadaan yang selamat, iaitu di mana kalau kita tak tahu bahawa dekat diri mangsa tu mungkin ada haiwan yang berbisa, contoh seperti ular. Okey, kemudian kita pergi ke respon pula. Okey, apa itu respon? Respon di mana keadaan di mana kita menempuh masa bagi mengetahui bahawa masa dalam keadaan sedar atau tidak. Seperti kita bertanya, cik, okey tak? Okey. Kemudian kita jerit di tepi telinga mangsa dan bukan di hadapan muka. Kenapa? Sebab jika kita jerit di hadapan muka mangsa, kemungkinan mangsa tersedar dan terus bangun. Kita tak nak macam kalau mangsa bangun, kalau kita jerit di hadapan muka, mungkin kita akan berlaga. Bila kita berlaga, mungkin kita sendiri yang akan pengsan. So, di mana kita ingin bagi bantuan kalau kita sendiri yang pengsan. Okey, kemudian kita pergi ke shout. Shout ni di mana kita meminta bantuan orang di sekeliling untuk menelpon ambulans. Okey, memberitahu maklumat mangsa seperti keadaan mangsa, jantina mangsa dan lokasi kejadian. Jika pihak ambulans jauh daripada kawasan tersebut dan lama untuk memberikan bantuan, mereka boleh memberi arahan yang dapat membantu mangsa. Okey, itu sebabnya kita kena bagi tahu maklumat tentang mangsa, jantina dia, lokasi kejadian. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian circulation ataupun compress. Okey, di sini kita memeriksa nadi mangsa dengan kiraan 1001, 1002 juga sehingga 1010, iaitu 10 second lah. Okey, kemudian jika tiada respon, beritahu no respon dan lakukan compress. Okey, compress dilakukan di bahagian tengah dada dan sedikit ke kiri. Okey, lakukan dalam 30 kali compress sedalam 1 hingga 2 inci saja. Okey, cara compress bagaimana? Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian airway. Airway ni letakkan tangan pada dahi mangsa dan tekankan sedikit. Okey, tak apalah, airway ni nanti saya akan tunjukkan. Okey, kemudian breathing. Breathing ni di mana kita memeriksa nadi mangsa dengan kiraan 1001, 1002 hingga 1010, iaitu di mana 10 saat. Okey, kemudian kita lakukan 2 kali hembusan 30 tekanan dalam 1 pusingan. Iaitu itu baru 1 pusingan, kita perlu lakukan 5 pusingan.
Okey, jika ada respon, okey, jika kita dah lakukan apa ni, dangerous, response, shock, circulation, airway, breathing, kemudian dah lakukan 5 pusingan. Okey, jika ada respon iaitu respon nadi lah maksud saya. Okey, kemudian terus lakukan baringan pemulihan seperti letakkan tangan kiri mangsa di bahagian bawah dagu, tangan kanan diletakkan di atas dan angkat sedikit kaki kiri mangsa. Kemudian kenarkan mangsa ke arah kita dan tahan menggunakan kaki supaya mangsa tidak tergolek. Akhir sekali perbetulkan postur badan mangsa supaya mereka selesa. Okey, kita pergi ke ini, saya akan tunjuk contoh pula ya. Okey, contoh. Okey, kalau macam dangerous, kita contoh di hutan, kita kena pastikan diri mangsa kita dan persekitaran dalam keadaan selamat. Okey, kita pastikan, kita tengok di tepi badan dia ada tak haiwan yang berbisa ataupun haiwan apa-apalah. Kita kena pastikan persekitaran mangsa dan keadaan saya yang selamat lah, baru saya boleh bagi bantuan. Okey, kemudian kita pergi kepada respon. Okey, respon ni mana kita menepuk bahu mangsa. Kita menepuk, kemudian kita tanya, "Cik, adakah cik okey?" Kita tanya kepada mangsa. Okey, kemudian kita rapatkan sikit, kita jerit di tepi telinga dia. Cik okey? Kita tepuk dekat apa ni, bahu dia. Dan kita jerit dekat telinga. Bukan di hadapan. Kalau di hadapan, kalau dia bangkit, belaga, kemudian kemungkinan kita akan pingsan tu ada. Okey, kemudian kita pergi shock. Okey, shock ni di mana kita meminta bantuan kepada orang di sekeliling lah. Okey, di mana kalau shock ni kita lebih baik kita spesifik kepada seseorang lah. Andai kata macam crowd ramai dekat situ, persekitaran orang yang ramai, kita akan pilih seorang, kita akan pick. Okey, abang yang pakai baju biru, abang boleh tak telefon ambulans tak? 999. Sebab apa kita kena cakap macam tu? Sebab kadang dalam keadaan panik ni, orang lupa nombor kecemasan tu berapa. So kita kena bagi tahu 999. Okey, kemudian bila dia telefon, kita bagi tahu. Okey, masa lelaki lokasi andai kata di Kuala Kangsar. Okey, di depan kedai ni sekian lah. Okey, kemudian jika pihak ambulans lambat, kita bagi tahu pihak ambulans dia boleh memberi arahan kepada kita untuk kita lakukan sesuatu kepada mangsa supaya tak apa, kita cut lah. Okey, kemudian kita pergi kepada circulation ataupun compress. Okey, yang ni di mana kita memeriksa nadi mangsa, iaitu kita cuba nadi antara di leher ataupun di pergelangan tangan. Okey, kita kira 1001, 1002, kita cari nadi dulu, kemudian bila kita jumpa, kita kira. Okey, kemudian jika tiada respon, kita beritahu. Okey, no respon, iaitu maknanya bermaksud bahawa nadi tiada, maknanya no respon daripada nadi lah. Kemudian okey, kita lakukan kompres. Di mana? Okey, kita perlu letak, okey, tangan kita perlu macam ni. Kita lakukan kompres di tengah dada sedikit ke kiri. Okey, kemudian nak kompres, kita perlu tangan 90 darjah. Bukan seperti ini, tapi tangan kita straight dan kita tekan je. Kita gunakan tenaga kita. Tapi bukan tangan macam tu, bukan tangan kita membengkok, tangan kita 90 darjah straight. Okey, kemudian okey, itu yang saya tunjuk tadi adalah kompres. Kemudian kita buat kepada airway. Airway ni di mana kita letak tangan dekat dahi mangsa. Kemudian okey, kita tekankan sikit supaya dia mendongak sedikit. Okey, tutup hidung dia. Kemudian buka sedikit mulut. Okey, bahagian mulut ni, jika kita buka bahagian mulut mangsa ni terlalu besar, mulut kita untuk bagikan pernafasan pun kena lagi besar daripada bukaan mulut. So tidak perlu terlalu besar, tidak perlu terlalu kecil, sedang-sedang saja. Okey, kemudian
Okey, kemudian kita merasa nadi mangsa sekali lagi dengan kiraan 1001, 1002 sehingga 1010, iaitu di mana 10 saat. Okey, kemudian kita lakukan 2 kali hembusan yang saya cakap tadi. Kita letakkan tangan kita di dahi, kita dongakkan sikit, kita tutup hidung dia, kita buka mulut, kita bagi pernafasan. Okey. Lepas tu kita lakukan tekanan lagi yang macam saya tunjuk tadi. Macam ini. 1 hingga 2 inci saja. Tak perlu dalam. Kalau dalam patah tulang masuk kawan. Okey, tekan sehingga 30 kali tekanan. Okey, kita buat 5 pusingan di mana 2 kali hembusan, 30 kali kompres, di mana itu baru 1 pusingan. Kita perlu buat 5 pusingan. Okey, kemudian jika dah lakukan itu dan bila kita cek respon, bila kita cek nadilah respon maksud saya. Okey, kemudian dia ada respon, kemudian kita buat baringan pemulihan. Okey, baringan pemulihan di mana? Okey, kita letak tangan kiri mangsa di bahagian bawah dagu. Kemudian tangan kanan kita letakkan di atas dan angkat kaki mangsa macam ni. Okey. Kemudian kita tarik mangsa. Kaki kita kena macam ni sebab kita kena tahan perut dia. Kalau tak, risau dia tergolek lebih lah. Okey, tarik dia mangsa macam ni. Okey. Okay, kemudian kita betulkan postur badan mangsa bagi dia selesa. Okey, kemudian cukup untuk kita punya amali. Terima kasih.